Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, ratusan orang berkumpul di sekitar perkarangan Istana Kehakiman di Putrajaya pagi ini bagi menunggu keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung petisyen mencabar 18 peruntukan enakmen kesalahan jenayah Kelantan. Dinamakan dengan Himpunan Selamatkan Syariah. Orang ramai mula hadir di situ sekitar 8 pagi dengan himpunan dimulakan dengan ucapan beberapa ahli politik dan pemimpin NGO sebelum disusuli dengan sembahyang hajat. Akhirnya, Mahkamah hari ini, Mahkamah Persekutuan memutuskan 16 seksyen dalam enakmen jenayah syariah Kelantan tidak sah dan tidak berperlembagaan. Sebenarnya, keputusan hari ini sudah boleh dijangka jika kita melihat kes-kes sebelum ini seperti kes Iki Putra Mubarak. Cuma yang menariknya, Ketua Hakim Negara awal-awal lagi menyatakan bahawa penghakiman ini tiada kaitan dengan ajaran agama Islam ataupun mahkamah syariah. Saya juga pernah buat reaction sebelum ini berkaitan tentang isu yang sama. Jadi, himpunan atas nama Selamatkan Syariah agak kabur tujuannya. Okey, kalau ia sekadar cakna dan nak mempertahankan keputusan yang dibuat oleh DUN Negeri Kelantan. Tetapi kalau nak kata penghakiman ini perlu menyebelahi pihak kita, kalau tidak menyebelahi pihak kita, maka mahkamah syariah tergugat. Yang ni saya tak setuju. Sebab penghakiman ini bukanlah dengan tujuan menggagu-gugat mahkamah syariah, apatah lagi agama Islam di Indonesia. Majoriti hakim itu juga adalah dalam kalangan orang Islam. Hanya 3 orang sahaja yang bukan Islam daripada 9 orang hakim yang bertanggungjawab. Ketua hakim juga daripada kalangan orang Islam. Sahabat-sahabat, penghakiman ini hanya menetapkan batas dan sempadan had undang-undang yang boleh digubal oleh DUN dan Parlimen. Jadi, usahlah kita menuduh orang Islam terancam dan doa buruk kononnya hakim-hakim ini musuh Allah. Ini berat sangat sahabat-sahabat kerana tidak ada pun dalam penghakiman ini boleh kita sifatkan sebagai berlawanan dengan prinsip Islam. Saya nak ajak anda untuk kita cerdik dan kita faham terhadap isu ini. Kita baca ringkasan penghakiman bagi kes ini. Petition number BKA 205-2022D antara Ni Ilin Zurina binti Ni Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Natasha binti Tengku Abdul Rahman, ni anak dia, dan Kerajaan Negeri Kelantan sebagai responden. Koram, maksudnya orang yang menjadi hakim dalam kes ini. Yang pertama adalah Tengku Maimun binti Tuan Mat, yakni Ketua Hakim Negara, Abang Iskandar bin Abang Hashim, Presiden Mahkamah Rayuan, Muhammad Zabidin bin Muhammad Diah, Hakim Besar Malaya, Abdul Rahman bin Sebli, Hakim Besar Sabah Sarawak, Nalini Pathmanathan, Hakim Mahkamah Persekutuan, Mary Lim Tiam Suan, Hakim Mahkamah Persekutuan, Harminder Singh Dalwat, Hakim Mahkamah Persekutuan, Nordin bin Hassan, Hakim Mahkamah Persekutuan, dan Abu Bakar bin Jais, Hakim Mahkamah Persekutuan. Dalam senarai ini, hanyalah 3 orang ini sahaja yang bukan beragama Islam menurut saya, tetapi yang lain daripada itu, Tengku Maimun, Abang Iskandar, Muhammad Zabidin, Nordin bin Hassan, Abu Bakar, Abdul Rahman Sebli, ini adalah orang-orang Islam. Ringkasan penghakiman. Ini adalah keputusan majoriti 8-1. Maksud 8 orang daripada hakim ini bersetuju untuk keputusan pada hari ini. Disebutkan untuk maksud keputusan pada hari ini, saya akan membaca ringkasan bagi penghakiman yang dipersetujui oleh kesemua ahli panel kecuali Yang Ahmad Arif, Hakim Besar Sabah Sarawak, yang mempunyai pandangan yang berbeza berhubung isu locus standi. Sefaham saya, isu locus standi dekat sini ialah dia kata bahawa Ni Ilin dan anaknya itu tidak ada sebarang kelayakan untuk nak mempertikaikan isu ni. Sebab daripada 18 seksyen yang dia pertikaikan tu, dia tak terlibat dalam mana-mana seksyen pun. Dia tak pernah diputuskan atas mana-mana seksyen pun. Jadi, pada pandangan Hakim Besar Sabah Sarawak, Ni Ilin tidak ada sebarang kelayakan ataupun sebarang locus standi untuk nak membuat permohonan terhadap isu dan kes ini. Tetapi, pan lagi hakim kata tak ada masalah dan ini adalah keputusan mereka. Pendahuluan. Kes atau petisyen di hadapan kami yang difailkan oleh Ni Ilin Zurina binti Ni Abdul Rashid dan Tengku Yasmin Natasha binti Tengku Abdul Rahman, pempetisyen terhadap Kerajaan Negeri Kelantan, responden, adalah berkaitan dengan kuasa Badan Perundangan Negeri Kelantan untuk menggubal atau membuat beberapa peruntukan dalam enakmen Kanun Syariah Jenayah 2019, enakmen 2019. Enakmen 2019 mengandungi 68 seksyen dan pempetisyen mencabar 20 seksyen, iaitu seksyen 5, dakwaan palsu, seksyen 11, memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadat, seksyen 13, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam yang keji akhlaknya, seksyen 14, liwat,
4, Seksyen 16 persetubuhan dengan mayat, Seksyen 17 persetubuhan dengan bukan manusia, Seksyen 30 kata-kata yang boleh memecah keamanan, Seksyen 31 gangguan seksual, Seksyen 34 memiliki dokumen palsu, memberikan keterangan, maklumat dan pernyataan palsu, Seksyen 36 apa-apa yang mengkhayalkan, Seksyen 37 berjudi, Seksyen 39 mengurangkan ukuran sukatan dan timbangan, Seksyen 40 melakukan transaksi muamalat yang berlawanan dengan hukum syarak, Seksyen 41 melakukan transaksi muamalat secara riba dan lain-lain, Seksyen 42 penyalahgunaan penandaan dan perbahasan halal, Seksyen 43 menawar atau memberi perkhidmatan maksiat, Seksyen 44 perbuatan sebagai persediaan untuk menawarkan atau memberikan perkhidmatan maksiat, Seksyen 45 perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan maksiat, Seksyen 47 perbuatan sumber mahram dan Seksyen 48 muncikari peruntukan-peruntukan tersebut. Dalam kurungan peruntukan-peruntukan tersebut. Keempat, pempetition mengatakan peruntukan-peruntukan tersebut adalah tidak sah. Alasannya adalah kerana Badan Perundangan Negeri Kelantan tidak mempunyai kuasa untuk membuat peruntukan-peruntukan tersebut yang merupakan hal perkara di bawah kuasa Parlimen untuk membuatnya. Isu yang perlu kami putuskan adalah sama ada Badan Perundangan Negeri Kelantan membuat peruntukan-peruntukan tersebut mengikut batasan yang ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan atau sebaliknya. Dengan kata lain, isu di hadapan kami tidak kena-mengena dengan kedudukan Islam atau mahkamah syariah di negara ini. Sama ada Islam atau mahkamah syariah dipertahankan atau sebaliknya bukan persoalan di dalam kes atau petisyen ini. Yang keenam, namun kami ingin menjelaskan bahawa terdapat 3 jenis hukuman di bawah undang-undang Islam iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Hukuman qisas adalah hukuman yang dikenakan hukuman balas seperti nyawa dibalas dengan nyawa dan melukakan dibalas dengan melukakan. Seperti hudud, qisas juga ditentukan oleh Allah. Perbezaan antara hudud dan qisas ialah hukum qisas ini hendaklah dituntut oleh mangsa atau keluarga mangsa. Diat yang bermaksud pampasan atau ganti rugi adalah merupakan sebahagian daripada hukuman qisas. Ta'zir pula adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah, tetapi kadar dan bentuk hukuman ditentukan oleh kerajaan atau pemerintah dan akan dijatuhkan kepada penjanayah mengikut budi bicara hakim. Mahkamah Syariah di Malaysia setakat hari ini tidak melaksanakan hukuman hudud atau qisas, hanya ta'zir. Mahkamah Sivil juga melaksanakan hukuman ta'zir. Sebegitu tidak ada bezanya Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil kerana kedua-dua sistem syariah dan sivil melaksanakan hukuman ta'zir. Perbezaan cuma hukuman ta'zir yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah adalah bersumberkan atau mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah di peringkat negeri dan diluluskan oleh Badan Perundangan Negeri. Manakala hukuman ta'zir yang dilaksanakan oleh Mahkamah Sivil adalah mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah di peringkat persekutuan yang dilulus oleh Parlimen. Ke-8, ingin juga dinyatakan bahawa hukuman ta'zir Mahkamah Syariah adalah tertakluk kepada Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Akta 355 yang setakat hari ini menghadkan hukuman penjara kepada tempoh tidak lebih 3 tahun denda, tidak melebihi RM5,000 dan sebat tidak melebihi 6 kali. 9. Sedemikian, jika ada pihak mencabar undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan Negeri yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah atas alasan Badan Perundangan Negeri itu tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang tersebut, dan jika Mahkamah Sivil membenarkan cabaran tersebut, pihak yang mencabar dan Mahkamah Sivil tidak boleh dikatakan menentang Allah kerana undang-undang yang dicabar itu bukan yang ditentukan atau ditetapkan oleh Allah tetapi oleh Badan Perundangan Negeri. 10. Jika isu pencabaran undang-undang yang diluluskan oleh kerajaan negeri atau Badan Perundangan Negeri dilihat dari sudut ini, tidak timbul soal Mahkamah Sivil tidak mempertahankan kedudukan agama Islam atau tidak memperkasakan Mahkamah Syariah. 11. Maka melihat kepada cabaran ini sahaja, Mahkamah Syariah atau undang-undang Islam di Malaysia tidak akan pada bila-bila masa kubur dan diletakkan batu nisan seperti didakwa oleh Peguam Yusfarizal Yusof kerana Perlembagaan Persekutuan telah menjamin kuasa perundangan kepada semua kerajaan negeri untuk menggubal undang-undang yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah. Ditegaskan sekali lagi bahawa apa yang dicabar dalam petisyen ini bukanlah kedudukan undang-undang syariah di Malaysia. Dakwaan-dakwaan petisyen adalah khusus terhadap tindakan Badan Perundangan Negeri Kelantan yang mengikut hujahan pempetisyen telah melangkaui kuasa berkenaan jenis-jenis kesalahan yang boleh diluluskan oleh kerajaan negeri dalam ruang lingkup yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Keputusan kami mulakan dengan memetik kata-kata Sufyan LP. The power of Parliament and state legislature in Malaysia is limited
by the constitution and they cannot make any law. Please. Melalui jadual ke-9, Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan perkara-perkara yang Parlimen boleh membuat undang-undang dan perkara-perkara yang Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang. Dengan kata lain, kuasa perundangan persekutuan dan negeri telah ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan di dalam senarai persekutuan dan senarai negeri, dan Parlimen mahupun Badan Perundangan Negeri tidak boleh membuat undang-undang melangkaui senarai masing-masing. 14. Di awal perbicaraan, Pempetisyen menarik balik cabaran terhadap 5 dan Seksyen 37-1-A Enakmen 2019. Seksyen 5 memperuntukkan bahawa adalah menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana orang yang mengisytiharkan dirinya atau mana-mana orang lain sebagai Rasul atau Nabi, Imam Mahdi atau keramat, atau menyatakan atau mendakwa bahawa dia atau mana-mana orang lain mengetahui peristiwa atau perkara di luar pemahaman atau pengetahuan manusia. Seksyen 37-1-A pula memperuntukkan bahawa adalah menjadi suatu kesalahan bagi mana-mana orang yang berjudi atau didapati berada di tempat judi sama ada dia melakukan perjudian atau tidak. Dengan penarikan balik itu, Seksyen 5 dan Seksyen 37-1-A adalah dianggap sah. 15. Berhubung peruntukan-peruntukan lain yang dicabar, prinsip undang-undang adalah mantap bahawa untuk menentukan sama ada undang-undang yang dibuat oleh Parlimen atau Badan Perundangan Negeri adalah sah dan termasuk dalam batasan kuasa perundangan masing-masing. Ujian yang terpakai adalah peace and substance, intipati peruntukan tersebut. Jadi, dari segi intipatinya, peruntukan yang dibuat oleh Badan Perundangan Negeri itu adalah perkara yang termasuk di dalam senarai persekutuan. Maka, Badan Perundangan Negeri tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang itu. Ujiannya bukanlah dengan membandingkan peruntukan yang dicabar tersebut dengan peruntukan sedia ada dalam Undang-Undang Persekutuan untuk menentukan sama ada terdapat ciri-ciri perbezaan pada kedua-duanya. Lihat kes Iki Putra bin Mubarak versus Kerajaan Negeri Selangor. Meneliti hujah pihak-pihak dan mengguna pakai prinsip intipati, kami memutuskan bahawa Seksyen 13 dan Seksyen 30 adalah sah kerana ia berkenaan dengan perkara yang Badan Perundangan Negeri Kelantan atau responden mempunyai kuasa untuk membuatnya. Manakala seksyen-seksyen lain yang dicabar adalah tidak sah kerana intipati peruntukan-peruntukan tersebut adalah berkenaan perkara di bawah senarai persekutuan yang mana hanya Parlimen mempunyai kuasa untuk membuatnya. Ke-17, intipati Seksyen 13 adalah berkenaan penjagaan dan untuk mengawal pengembangan doktrin dan kepercayaan di kalangan orang yang menganut agama Islam yang termasuk di bawah butiran 1 senarai negeri. Ia juga berkaitan dengan perkara 11-4 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa negeri-negeri boleh membuat undang-undang bagi tujuan mengawal atau menyekap pengembangan doktrin atau kepercayaan agama dalam kalangan orang yang menganut agama Islam. Demikian juga, intipati Seksyen 30 adalah mengawal atau menyekat pengembangan doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganut agama Islam, bukannya untuk semata-mata memecah keamanan. Justru, kami membenarkan permohonan petition untuk satu deklarasi bahawa Seksyen 11, 14, 16, 17, 31, 34, 36, 37 kurungan 1, kurungan B, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 dan 48 Enakmen 2019 adalah batal dan tidak sah atas alasan Badan Perundangan Negeri Kelantan atau responden membuat undang-undang berkenaan hal perkara yang tidak mempunyai kuasa untuk membuatnya. Yang ke-19, selaras dengan Seksyen 83 Akta Mahkamah Kehakiman 1994, kami tidak membuat sebarang perintah tentang kos. Bertarikh 9 Februari 2024, Ku Maimun binti Tuan Mat, Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Malaysia. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita telah dapat penerangan daripada Ketua Hakim yang membuat keputusan berkenaan yang jelasnya perkara ini tidak ada kaitan langsung dengan isu mahkamah syariah daripada sudut nak runtuhkan ke tak runtuhkan. Isunya adalah ijtihad yang dibuat oleh dun-dun itu terpakai ataupun tidak terpakai daripada sudut undang-undang yang telah ditetapkan di negara Malaysia. Ada yang terpakai, ada yang tidak terpakai disebabkan isu pertindihan kuasa. Dan pertindihan kuasa itu maksudnya sudah ada penghukumannya peringkat persekutuan, kemudian ada satu lagi hukuman di peringkat negeri. Jadi tak patut itu berlaku dan ia juga boleh dianggap tidak adil kerana seseorang itu boleh dikenakan dua hukuman pada satu waktu berdasarkan kepada dua mahkamah yang berbeza. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, jangan politikkan isu ini kepada suatu perkara yang
tidak enak untuk kita dengar dan mendakwa bahawa mahkamah syariah kita akan dihancurkan dan sebagainya. Tidak, tetapi kita move on kepada perkara yang lebih baik, iaitu macam mana kita nak memperbaiki lagi supaya selepas ini pertindahan-pertindahan kuasa itu tidak berlaku. Kalau kita nak tambahkan lagi kuasa mahkamah syariah daripada kita boleh bagi 3 tahun penjara saja maksimum, demikian juga sebatan 6 saja dan juga maksimum denda 5,000 saja. Kalau kita nak bagi improvement lagi, maka yang ini kita kena beri kepercayaan sepenuhnya kepada pihak Menteri Agama yang sekarang sedang bertukus rumus bersama dengan Raja-Raja Melayu untuk memastikan perundangan-perundangan Islam ini menjadi lebih clean, lebih sempurna, lebih transparan dan lebih jelas di dalam negara kita Malaysia. Wallahu ta'ala sahabat, saya harap video hari ini bermanfaat dan ia dapat upgrade ilmu kita. Kita selalu ajar orang bahawa jangan sekadar dengar terus emosi dan terus buat demonstrasi yang tidak berkaitan, tetapi kita dengar, kita faham dan kita dalami apa yang perlu kita lakukan, itu adalah yang terbaik. Sehingga kita dapat bezakan di antara cerita-cerita yang menjadi momokkan dan juga cerita-cerita yang benar. Oleh sebab itu hari ini juga hari Jumaat sahabat-sahabat, kita nak pergi kepada zikir-zikir Nabi SAW yang sahih, yang benar. Yang ni kita rekod yang benar sahaja. Maksudnya daripada hadis-hadis yang sahih yang telah kita buat semakkan dan juga hadis-hadis yang hasan. Senang kita nak buat amalan. Kita bukan sekadar dengar saja, kita nak beramal dengan fakta, dengan amalan-amalan yang sahih daripada Nabi Muhammad SAW. Link saya letakkan di bawah. Harga murah saja RM15, boleh dapatkan dalam bentuk e-book dan juga buku fizikal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.